yang cooler, suhu tinggi sikit. Alright. Okey, apa fungsi kita punya kompresor ni? Okey. Kompresor ni fungsi dia kita nak kompres kita punya apa? Refrigerant, bahan pendingin. Tu kau orang kau malu aku. Okey, kita kompres ni bahan pendingin. Kalau kita pergi biasa buah pokok ceri, dia nak kompres kita punya gas. Kalau kata gas aircon tu kan. Inilah dia. Okey. Untuk refrigerant pula, okey, dia ada macam-macam jenis. Dia ada R134A, dia ada R22, dia ada R410, dia ada R32. Okey. Kalau awak beli macam mana nak tahu dia punya refrigerant tu jenis apa, boleh tengok tong dia. Okey. Yang belakang tu, sekejap ambil tong. Okey. Yang ni ialah kita punya tong refrigerant. Okey, untuk air compressor biasanya dia pakai yang ni, R134A. Kereta pakai yang ni. Okey, ataupun peti ais sebelum ni dia pakai yang ni. Okey. Yang ni lah R22. R22. Awak tengok dekat tong dia tulis R22. Okey, R22 ni untuk aircon. Aircon yang lama-lama, okey, maksudnya sebelum tahun 2016 pakai R22. Selepas 2016 dia dah pakai R410. Okey. Sekarang 2021, okey, 2019 sorry, R410 pun dah tak keluar, dia pakai R32. So kalau kau pergi dekat tepi highway tu, kau nampak iklan kan, Sharp R32, apa benda alah tu. Inilah dia refrigerant dia guna. Apa beza dia? Properties beza. Dia punya properties. Sistem yang sama. Alright? Okey, faham Okey. Dekat kompresor ni pula dalam sistem yang saya kata tadi, dia ada refrigerant. Okey, macam mana nak tahu? Biasanya dekat sistem dia beritahu macam ni. R134A dia beritahu kat sini. Okey. Kalau dekat aircon awak dia ada bagi, biasanya dia ada bagi kita bagi apa tu? Kita panggil dia stiker. Okey, ni patutnya tak ada dalam ni, tapi saya kena cerita sebab apa? Ini pengetahuan awak tahu. Okey. Dia beritahu kat sini, ini R apa je guna kat sini. Dia bagi R22. So panjat aircon kat luar, jangan tengok kat dalam. Kat dalam tak ada. Kat dalam dekat stiker dia bawah ni dia tak beritahu refrigerant apa kita guna. Kalau kena panjat kat luar tengok apa refrigerant dia guna. R22. Okey, ni aircon lama. So kalau yang baru-baru sikit dia pakai 410 ke 32 ke. Okey. Faham Okey. Kalau kat peti ais macam mana awak nak tengok? Okey, dekat belakang jap. Tengok peti ais pula. Okey, kat peti ais, okey, kat sini boleh beritahu apa refrigerant dia guna kat sini. Okey, dia beritahu refrigerant R134A. Okey, saya tak pasti korang jumpa ke tak jumpa refrigerant R12. Kat rumah kau ada tak peti ais yang kali hijau? Lama ada tak? Aku rasa kau tak jumpa. Tak jumpa kan? Kalau peti ais ni bukan kali grey, tapi kali hijau. Biasanya kalau kasut sekolah tak kering, kau letak kat belakang peti ais tu. Kau jumpa? Ada jumpa? Okey. Tak tahu apa? Hijau kan? Tak tahu apa? Pelik kau ni. Rumah nenek dulu. Biasa orang tua tu rumah nenek ke rumah mak, macam-macam mak saya lagi. Kan? Betul lagi. Tapi kalau memang tu rare benda tu. Tapi tahan lama, kuat. Alright? Okey. Nak balik. Okey. Itulah jenis refrigerant yang masuk dalam sistem. Tapi macam saya tadi sistem yang sama. Okey. Apa jadi kita on kan kita punya kompresor? Nampak tak dia bergerak? Dok. Ada bunyi tak? Ada. Terus dia. Kalau kau baca dekat pakcik Google pun tak faham. Betul je cerita. Okey, apa berlaku kat kita punya kompresor ni? Okey. Kat kompresor ni ada satu yang masuk, satu yang keluar. Okey. Kat dalam kompresor ni dia macam kau punya enjin, dia ada satu piston. Okey. Cuma kalau kat enjin kau orang motor tu kan dia bakar petrol nak gerakkan piston. Tapi dalam ni dia gerak ada satu motor elektrik. Motor elektrik dia gerak dengan piston macam ni. Apa fungsi piston tu? Dia nak mampatkan kita punya refrigerant. Okey. Dia akan masuk low pressure, dia akan keluar high pressure. Okey. Apa jadi dekat suhu pula? Suhu akan masuk sejuk dan dia pula jadi panas ke sejuk? Panas. Suhu
bergerak terus dengan tekanan ke suhu bergerak susun dengan tekanan? Tekanan rendah suhu rendah ke tekanan rendah suhu tinggi? Kanan. Ini kalau SPM lebih hebat. Rendah. Sejuk. Tapi tak ada udara. So, tekanan Kanan rendah. Suhu rendah, tekanan rendah. Betul? Tekanan tinggi, suhu rendah. Tekanan tinggi, suhu rendah. Betul. Oh ya ke? Tak apa, lagi kita tengok dia macam mana. Okey. Dia akan masuk kat sini. Okey, secara asasnya, okey, dia masuk tekanan rendah, tekanan rendah, dia keluar tekanan tinggi. Okey, kat sini nampak. 2.97 pressure dia masuk, dia keluar jadi 8.7. Apa jadi dekat kita punya suhu? Dia masuk suhu 22, dia keluar suhu di 23. Maksudnya dia masuk tekanan rendah, suhu rendah. Dia keluar tekanan tinggi, suhu tinggi. Okey? Faham Okey. Kemudian dia bergerak pergi dekat kitanya nombor 2, kita punya condenser. Okey. Apa kaitan dengan kita punya pH diagram tadi tu? Okey. Kalau tengok pH diagram tadi tu, okey. Yang kawasan luar kat sini, yang kawasan inilah kawasan refrigerant kita berada dalam keadaan gas. Okey. Kalau dalam ni refrigerant kita berada dalam campuran gas dan cecair. Tapi kalau yang kawasan ni refrigerant kita berada dalam keadaan cecair. Tapi kita tak tahu berapa banyak dia jadi gas, berapa banyak jadi cecair. Macam mana kita nak tahu? Daripada data yang kita ambil nanti tu, kita boleh dapat tahu mana kedudukan dia. Lepas tu kita perlu dapat sama tak exactly macam tu. Okey? Faham Okey. Maksudnya kat nombor 1 tadi kat sini kan? Okey, kalau tengok teori dia duduk atas garisan. Tapi biasanya dia akan duduk kat luar. Okey? Duduk kat luar sini. Okey, dia akan berada dalam keadaan gas tapi pada tekanan yang rendah. Okey, dia masuk sini, dia keluar, kalau tengok dia akan pergi nombor 2. Nombor 2 dia pergi ke arah lebih gas kan? Okey. Tapi tekanan dia tinggi dan suhu dia tinggi. Tengok, dia akan masuk sini, dia akan dekat kita punya nombor 2. Nombor 2 kita punya condenser. Okey, ni condenser. Okey, on pula. Dia kipas. Okey. Kalau unit aircon, condenser dengan kita punya condenser pula. Kompresor dengan kita punya condenser ada dekat outdoor unit yang ni. Okey. Kalau dekat peti ais, kompresor kat bawah, tapi condenser dah tak nampak sebab dia dah tutup. Tu saya kata tadi ada tak peti ais yang kali hijau tu. Kalau kau rasa peti ais kali hijau tu dulu kau sekolah tak keren, letak kat belakang ke bawah tu kan. Mari tak hit dia tak bersih. Yang sekarang ni macam peti ais macam ni dah tak ada dah, dia tutup kompartmen. Supaya apa? Nak elakkan daripada bocor. Sebab masalah yang lama tu dia senang bocor. Dia halus sangat tapi banyak. Bagusnya spender kau tak kering, kasut kau tak kering, kau letak belakang tu memang kau besok pagi kasut kau kering. Okey. Apa fungsi condenser ni? Ambil. Ya Allah, macam-macam hal nak buat. Okey, fungsi condenser ni kalau tengok tengok dia masuk dia masuk kat sini. Dia ada coil, kemudian dia ada kipas. Okey. Dia ada fin, dia ada kipas. Kalau dekat air compressor, ini akan duduk dekat depan. Buat kita kan? Okey, kalau daripada depan, kau akan jumpa dia dulu, jumpa condenser, jumpa radiator, baru jumpa kipas. Belakang tu baru enjin. So jadi kat depan, mesti ada kipas. Tak kira kita apa. Okey, kalau maybe kan dia sebiji je. Maksudnya itulah kipas kondenser, itulah kipas radiator. So kalau macam proton atau kita lain tengok 1.6 ke 1.5 ke, biasa ada 2 atau ada 1. Tengok pada sistem. Alright. Fungsi dia untuk apa? Kita nak buang heat yang ada dekat kita refrigerant ni. Okey? Supaya apa? Dia boleh bertukar daripada keadaan gas tadi kepada keadaan cecair. So kalau tengok kat sini kan, dia masuk 28.6, dia keluar kat sini, alamak. Sorry mesin ni ada banyak masalah sebab aku rasa mesin ni ngomong kau mesin ni lagi tua kot. Mesin ni datang 2001. 2 tahun. Okey. Okey, dia masuk 28, dia keluar sini 27.
Okey, tapi ini baru on. Tapi kena tunggu lama sikit nanti kan dia akan stabil. Okey. Okey, jaga kat sini fungsi dia akan buang heat. Supaya apa? Dia akan tukar daripada keadaan gas kepada keadaan cair. Kalau tengok kat side glass ni, inilah kita punya refrigerant. Dia tak ada color, dia jernih, color dia clear. Tak ada color. Okey, kalau rujuk balik dekat kita punya phase diagram tadi ni, nombor 1 sini kan. Nombor 2 dia pergi sini, betul. Nombor 3 dia keluar daripada kondenser, dia pergi ke belakang. Okey? Kenapa dia pergi ke belakang? Dia bertukar daripada keadaan gas tadi kepada keadaan cair. Cuma kita tak tahu dia duduk kat mana. Nanti data yang kita plot. Alright? Boleh? Okey. Kemudian refrigerator ni jalan lagi. Dia pergi dekat kita punya expansion valve. Okey, ini kita punya expansion valve ataupun kita panggil dia injap pengembangan. Kalau awak tengok dekat sini kecil, sini besar. Okey, apa fungsi injap pengembangan ni? Dia nak dropkan kita punya tekanan. Apabila tekanan rendah, so jadi rendah. Okey, apa nampak kat sini dekat dalam ni dia ada satu ball bearing. Okey, dalam ni liquid tau. Ada ball bearing, ada spring. Kemudian bila ada tekanan, kita punya refrigerant ni yang liquid tadi ni dia tolak kita punya spring. Tu dia keluar. Macam kau punya spray aerosol lah, kau punya spray ni spray motor kan. Kau goncang spray tu dah tu liquid kan. Bila kau tekan apa jadi? Dia menyembuh kan. Tapi dia keluar dari liquid kan. Dalam keadaan apa tu, gas kan. Dia tak keluar macam kau tembak air kan. Dia keluar titik-titik san-san macam ni lah dia. Okey, apa jadi kat sini? Dia kalau tengok suhu tadi kan. Suhu sini tadi. Okey, kata kat sini 27.5, dia masuk, dia keluar 2.1 kat sini. So kau boleh pegang perbezaan suhu kat sini dan kat sini. Pegang. Pegang. Takkan apa nak nanya kau. Kan? Ni betul-betul. Ini bukan orang kata kena santet ke apa. Betul. Ini betul-betul. Ada orang kata ni sebelah panas, sebelah sejuk ni bahaya ni. Tak. Betul. Ni panas, di sini sejuk. Okey. Apa berlaku kat sini? Dia cakap tadi tekanan dijatuhkan. Bila tekanan jatuh, suhu juga akan jatuh. Okey, dia keluar daripada kita punya expansion valve ni, dia duduk dalam kita punya kawasan curve ni. Dia berada dalam keadaan campuran gas dan cair kawasan ni. Okey. Kemudian dia pergi nombor 4. Nombor 4 kita punya apa? Cooling coil ataupun kita panggil evaporator. Apa fungsi evaporator? Untuk absorb heat yang ada dalam kita punya ruang. Maksudnya dia sedut ataupun simpan ataupun serap apa yang ada dalam kita punya ruang. Okey. Bila sedut haba dalam kita punya ruang, apa jadi kat haba tu? Hilang lah. Apa jadi kat ruang kita? Dia sejuk lah. Situ je. Okey. Kat situ dia bertukar lagi. Dia dah masuk sini kan. Daripada campuran gas dan cair tadi, dia keluar daripada evaporator. Dia keluar nombor 4, kita nombor 4 tu kan. Okey. Dia bertukar daripada keadaan gas. Okey. Gas. Dan low pressure, tekanan rendah. Kemudian dia patah balik pergi kita punya kompresor. Kompresor compress, high pressure, high temperature. Pergi dekat kondenser. Kondenser pula tukar pada gas kepada cair. Masuk balik kat sini. Rendahkan tekanan dan tekanan suhu sejuk. Masuk balik sini, absorb heat. Tukar daripada campuran gas cair kepada gas, patah balik. Okey. Untuk sistem penyejukan adalah satu sistem yang tertutup. Dia bukan sistem terbuka. Kalau terbuka apa jadi? Bocor. Okey, dia macam kau punya tayar motor. Kalau tak bocor, gas tak keluar. Okey. Dan saya nak jangka banyak blok-blok, especially blok kereta lah. Kau jangan pusing temperature sampai habis. Nanti gas kau cepat habis. Tak, ini bukan gas masak. Okey, ini bukan gas masak. Maksudnya gas ni akan berpusat macam tu je. Kalau tak bocor, gas kau tak keluar. Faham? Jangan kau terpedaya. Kau jangan bisnes habis. Gas kau cepat habis nanti. Tak ada. Selagi tak bocor, selagi itulah dia duduk dalam ni. Kalau kau punya kejap-kejap, especially kereta kan,
kejap-kejap kena isi gas, kejap isi gas, bocor lah tu. Macam nak cik bocor, carikan sendiri. Biasa pakai air sabun. Okey. Kalau biasanya bocor, okey, untuk kereta biasanya bocor dekat sambungan. Okey, sambungan sini kan, ada elbow kan. Ataupun biasa kalau kereta biasanya dia bocor dekat kita punya evaporator. Sebab kalau kereta yang dulu, kereta dulu 99 ke bawah ke 2000 ke bawah, dia pakai expansion valve macam ni. Dia duduk dalam bawah dashboard. Tapi yang sekarang ni, alamak saya tak bawa pula. Dia pakai block expansion valve. Block expansion valve tu ada dekat 2. Maksudnya 3-4 tahun sekali kita kena tukar benda tu. Harga dia RM75. Kena tukar. Alright. Okey, untuk sistem penunjukan juga satu sistem yang free maintenance. Tak ada maintenance Okey, maksudnya macam peti ais kau parking kat situ ada tak kau maintenance? Tak ada, sampai di Jahanam tu kau beli baru. Okey? Faham? Okey, sama juga macam ekor kereta, ekor rumah, tak ada maintenance sebenarnya. Yang orang panggil tu, kau panggil tu bukan servis, itu cuci. Kenapa kena cuci? Ni nak bagi sikit info untuk kau. Okey, contoh macam ekor macam ni kan. Okey. Sebab apa sana? Plug. On kan? Okey, kalau kereta yang dulu-dulu tak ada filter. Okey. So kalau kereta yang baru sekarang ni semua ada filter. Bawah dashboard tu ada filter. Selalu pergi selalu check. Kadang-kadang diorang kata saya, aircon tak sejuk panas. Pergi kedai dia orang nak suruh servis. Rupanya buka, filter kau kotor Bersih filter tu je. Sejuk balik. Okey. Okey, boleh kalau kau mekanikal lah. Okey, buka kat sini. Okey, kalau cabut-cabut, okey, dalamnya ada filter. Basuh. Okey, kena selalu basuh. Kalau tak, dia punya kotor tu je melekat kat sini. Okey, macam kau hidup sumbat. Bila hidup kau sumbat, angin tak keluar banyak. Okey, untuk aircon, okey, untuk aircon rumah, dia tak ada expansion valve. Dia tak ada macam ni. Okey, aircon rumah kat sini kita panggil dia valve rambut. Kalau bahasa vocational dia. Valve rambut maksudnya dia akan masuk, dia pecah banyak-banyak. Okey, kalau pegang sejuk. Pegang. Tak adanya panas. Kau pegang ada tak akar yang kau. Okey? Okey, satu lagi biasanya kalau awak servis kan, awak panggil awak servis kan, dia buat apa? Dia bersihkan habuk kat sini je. Sebab apa, dah sumbat sangat banyak habuk. Jadi jelly. Pasal angin tak keluar. Satu lagi, mana kau nak bersihkan dekat kawasan ni. Okey, apa efek dia? Okey, kau bayangkan kita punya kondenser ni kotor. Kau beli baru memang dia punya performance baik. Betul? Lepas 3-4 tahun kawasan ni kotor. Apa jadi? Dia tak boleh tukar daripada keadaan gas kepada keadaan liquid. Okey, bila dia tak boleh tukar, graf kita tak dapat macam tu nanti. Tu bila tak dapat graf macam tu, yang kita nak tadi tu, apa jadi? Kau punya bel api kau meningkat. Okey, kalau kita claim, ambil ammeter, claim berapa M kat sini, M dia tinggi. Okey, untuk 1 horsepower, macam ni 1 horsepower. Okey, kalau performance yang baik, ikut dia punya spek M dia tu, 1 jam 16 sen kos dia. Okey, 1 horsepower berapa watt? 1 horsepower berapa watt? Madu. 1 horsepower sama dengan 0.7467 kilowatt. Ataupun lebih kurang 750 watt. Okey, maksudnya pakai aircon dengan iron mana lagi kuat current dia. Iron 1000, ni 700. Okey, so cost dia untuk 1 jam 16 sen. 16 sen kalau darab dengan 0.218. 0.218 tu rate TNB yang first block tu. Darab dengan berapa jam kau on kan? Katalah 8 jam. 8 jam, lepas tu darab dengan 30 hari. Kos elektrik untuk satu aircon biasanya RM40 ke RM45 sebulan.
So kira dia 1 jam 16 sen. Tapi kalau aircon kau dah teruk, tak dapat 16 sen. Itu yang kos aircon sebiji dah datang RM60 tu. Okey, macam mana nak savekan kita punya aircon? Okey, PTS tak boleh save, PTS dah macam tu je. Okey, untuk aircon rumah lah, rumah ada aircon kan? Rumah ada aircon kan? Okey, macam mana kau nak save kan? Kau tu malam. Okey, biasalah awak masuk, kalau awak on aircon, masuk bilik on aircon, berapa kau set kau punya temperature? 17, kalau boleh 17, kalau boleh 10 kau set 10 kan? Okey, lepas 1 jam apa kau buat? Tutup. Tutup memang taklah kau tutup. Benda tu melekat kat dinding, benda tu melekat kat dinding. Lepas 1 jam apa kau buat? Lepas 1 jam kau bangun nak naikkan temperature memang taklah. Rajin now kau nak bangun tidur kau balik. Tidur. Sebelum tidur kau tarik apa? Selimut. Kau tarik selimut. Kenapa kau tak selimut? Sejuk. Kau nak panas kau nak sejuk. Kan. Ya, tak payah tidur. Okey, dekat situ kau dah kehilangan kau punya, rugi kau punya tenaga. Okey. Okey, kat sini maksudnya kalau nak save kau punya aircon, tu pasal kadang TNB dia cakap jangan set sampai 16. Set 25 hingga 28. Maksudnya kita punya comfort, kita punya keselesaan macam mana. Nama pun air conditioning penyaman udara. Nyaman, dia bukan kata penyejuk udara. Dia kata nyaman. Nyaman tu comfort, selesa. Manusia punya selesa, kita nak selesa tak dalam bilik ni? Okey, suhu dalam 24 ke 25 degree Celsius ni selesa tak? Okey kan? Macam tu lah. Okey, maksud dia apa? Kalau awak set 25, okey, kalau awak set 16, bilik itu tak akan dapat 16. Tu kau pasal je on aja. Tapi kalau awak set 25 ataupun 26, sampai satu tahap, bilik kita sampai 25, kompresor tu akan berhenti. Macam kompresor kita ais. Tengok, kita ais hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati kan? Macam tu juga sedih. Tak jaya kau set 25, 26, kau biarkan untuk sebulan. Tengok, bila api kau akan turun. Tapi yang penting, bilik awak dengan aircon kena tally. Sebab ada syarat juga. Maksudnya kat sini, beli aircon tengok ada biasanya ada BTU. Tutup space ni. Okey, tahu tak? Okey, macam mana nak tahu BTU? Okey. Dekat aircon ada beritahu berapa BTU. Ni, cooling 200 pula. 9540 hingga 9592 kilojoule per hour. Inilah kita punya BTU atau kita panggil dia British Thermal Unit. Okey, biasanya kalau awak nak beli aircon, biasa Tokyo akan tanya, kau punya bilik berapa besar? Okey. Okey, cuba ada kalkulator tak? Kau pakai phone ni kalkulator pun boleh. No problem. Okey. Cuba katalah bilik tidur kita 10 kali 12. Okey, 10 kali 12 tu kira kaki tau, jangan kira meter, kira kaki. 10 kali 12. Okey, lepas tu kita ambil 60. 60 tu ialah beban haba. Ataupun ambil 60 lah biasanya. Dia 60 ataupun 50. 60 kalau matahari tak kena tembak. 70 kita anggapkan matahari tembak direct. Kan okey, akan darat 70. Tambah. Darat 70. Berapa? Okey, 8400. Maksudnya bilik kita perlukan 8400 BTU. Tapi kalau beli aircon macam ni dah 9000 BTU, okey tak? Okey. Cun handsome. Okey. Tu untuk rumah teres. Kalau rumah semi-D, rumah semi-D biasanya dia dah datang satu bilik tu dia dah datang 10,000 ke 11,000 BTU. Kau masuk 9,000 BTU ni boleh tak? Boleh. Tapi lambat sejuk. Kau kena masuk 1.5 horsepower. Kalau 1.5 ini horsepower kan? 1.5 horsepower dia punya kekuatan biasa 12,000 BTU. So bilik kita perlukan 11,000 BTU. Okey tak okey? Dah jadi okey. Kalau ruang tamu kau beli 1 horsepower kau 2.5 horsepower, takkan sejuk-sejuk sampai bila-bila. Pasal kadang pergi rumah besar, ruang besar pakai satu aircon tak sejuk lah. Kalau rumah saya tak sejuk, tengok
Lah 1.5 hour untuk besarkan hall rumah ruang tamu kan. Memang tak sejuk. Apa jadi? Pembantu current je kalau sampai tak payah pasang. Tu pasal kena kira. Okey. Biasanya untuk hall biasanya kalau paling cantik 2.5 horsepower. 2 horsepower pun tak cun lagi. Sebab apa? 2.5 horsepower kalau bos seorang boleh, tapi bila 2-3 orang masuk dia terpanas tak boleh. Dia pun 2.5 horsepower baru cun. 2.5 horsepower sudah datang 24,000 BTU. Tapi kau tengok bil api dia melambung. Alright. Okey, ada apa nak tanya? Nak tanya tak aja. Okey, dia okey, sorry. Dengan heat pump tadi dia terbalik. Refrigeration dengan heat pump dia terbalik. Maksudnya macam mana? Kalaulah refrigeration ni kita ambil yang sejuk, yang panas kita buang. Untuk heat pump dia terbalik. Kita ambil yang panas dan kita buang yang sejuk. Kalau kat Malaysia ada tak? Ada. Ada tak? Tak ada. Kalau ada gila. Okey, ada apa nak tanya? Nak tanya pasal komputer ke rumah, peti ais? Tu dia keluar angin sejuk tu kan? Ha? Dia keluar angin sejuk tu kan? Okey, korang yang sejuk. Balik. Tanya. Tak salah tanya. Tak tahu tanya. Kau ni jam pertama dah tahir kau masuk kau. Okey, tengok dekat contoh aircon macam ni. Okey. Dalam ni ada blower. Dalam ni ada blower. Apa saja. Kau tak jadi tengok dia. Tengok. 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 Nampak Nampak tak? Okey, sekarang siap on. Kau di kucing. Nampak tak dia pusing? Siap. Okey, faham Oh. Ada kipas dalam ni. Sama juga aircon kereta. Maksudnya kat sini, apa akan jadi? Udara dia macam ni. Kalau ikut keadaan, kalau ikut dia punya teori dia, udara panas naik atas, udara sejuk turun bawah. Pasal orang pasang dekat atas, orang tak pasang kat bawah. Okay, apa jadi kat sini? Udara akan masuk, yang panas tu lalu sini. Betul? Udara panas masuk, kan? Okey, refrigerant tadi ni dia absorb yang Panas. haba tadi tu. Yang panas dari sudut. Dia akan buang yang sejuk. Sebab saya kat sini tadi kalau awak tengok dia masuk 10.7, dia keluar kat sini 17.2. Mana haba tu pergi? Haba tu dia absorb oleh kita punya refrigerant. Sama juga macam ni. Okey. Kalau peti ais yang baru awak tengok, awak buka ke kadang bunyi blower. Kan? Okey. Satu lagi peti ais dulu kalau tengok dekat freezer dia banyak air batu kan. Setiap sebulan sekali kena bersihkan kan. Itu direct cooling. Sekarang tak adalah. Sekarang indirect cooling maksudnya ada satu blower. So kita punya kompartmen dekat freezer tu dia takkan beku. Kalau on dia ada blower. Sebenarnya blower dimasukkan udara sahaja dalam kita punya kompartmen. Sama juga macam kereta, kan? Kereta dia punya blower ni bawah dashboard belah co-pilot. Bawah tu dulu. Kalau cleaser dekat bawah belakang radio. Ini lagi dia ni. So, kipas ni juga kena bersihkan. Sebab apa? Kau macam kipas angin kat rumah, kalau banyak abu ada angin tak? Ada angin tapi sikit. Kemudian angin dia panas. Okey, apa jadi kipas ni kena bersihkan, blower ni kena bersihkan. Barulah angin yang keluar ni kuat. Kalau tak, tak kuat angin dia tu yang kau rasa aircon sejuk tapi lambat. Kurang 1 jam, dekat 2 jam baru dah sejuk. Okey, macam saya kata tadi, sistem ni tak perlu nak maintenance. Tak nak tukar minyak hitam. Dia bukan servis sebenarnya. Orang kalau kau panggil servis, dia bersihkan habuk, dia buang habuk je dalam ni. Poin dia habuk je. Poin dia habuk je. Ini boleh kat luar ni, boleh siram pakai air. Ambil air, siram aja. Tak ada masalah. Current belah sini. Tapi sini kau jangan tembak. Sebab sini ada electrical circuit. Kawasan ni tak ada. Siram aja. Kipas-kipas tu boleh siram, tak ada masalah. Kipas tu memang dia punya dia tak masuk air. Ini pun boleh siram air, tak ada masalah. Tapi ni jangan, tapi ni electrical part.
Ni boleh senang bagi, tak masalah. Okey, dapat tanya lagi? Tak. Nak tanya? Tak tahu tanya. Okey, dekat blok kereta kadang dia cerita macam mana tahu? Daripada kompresor dia pergi ke evaporator, angin sejuk keluar. Lepas tu gas tu disejukkan lagi. Apa dah sejukkan, gas tu memang sejuk, dia cerita balik. Okey. Sepatutnya daripada kompresor dia pergi kondenser dulu. Kondenser buang heat baru pergi sini. Okey? Faham Alright. Okey. Ada yang tanya? Sebab apa benda ni saya on awak tak nampak, betul? Tak nampak dia bergerak. Awak nampak kipas pusing dengan bunyi sikit je. Kalau saya tak cerita awak tak nampak. Ada yang bertanya? Tak ada? Okey, kalau tak ada, okey. Boleh. Ni lab untuk apa? Yang ni pula. Alright, macam nak buat eksperimen? Okey, untuk lab saya ni sebenarnya eksperimen dia mudah je. Sangat mudah. Cuma nak faham tu lambat sikit. Okey. So kalau awak tengok kat sini, okey kat sini yang ni lah tangki air. Okey, dalam tangki air ni ada apa? Ada air lah. Okey, dalam tangki air ni ada air, kemudian ada heater. Okey, saya panaskan air ni. Okey, kemudian kita pump air dia ni. Okey, yang ni butterfly valve untuk kita kawal kelajuan air. Okey, dia masuk dalam kita punya evaporator. Okey, yang ni bukan air. Okey, yang ni kita panggil heat exchanger. Maksudnya dalam tiup ada tiup, dalam tiup ada tiup. Dalam tiup besar tu sekelilingnya lah air. Air panas tiup. Air panas. Okey. Kemudian ada refrigerant yang sejuk dekat tengah-tengah tu. Maksudnya panas, sejuk. Okey, dia bertemu tapi tak bersatu. Pedang pik lain. Alright. Okey, dia masuk. Okey, apa jadi dekat kita punya apa dekat kita punya air tadi ni? Dia masuk panas. Dia keluar jadi air tu masuk panas. Yang ni sejuk. Sisam. Okey. Maksudnya suhu tu rendah lah. Kalau tengok kat sini kan, dia masuk ke 63, dia keluar dah 24.1. Mana haba tu pergi? Saya kata haba ni dipindahkan ke ni tadi kita masuk 10, dia keluar jadi 26. Okey, faham? Ada apa nak tanya? Okey, untuk eksperimen. Okey, untuk eksperimen senang aja. Okey. Sepatutnya valve ni kita boleh tengok fluid air dia kat sini. Tapi itu hari masa dekat tempat lama kita sambut peti, dia dah sangkut kat sini. Kebat pula dah 20 berapa tahun dah? 21 tahun. 19 tahun. 19 tahun sekepak pun tak ada. Okey. Okey, macam mana awak nak pusing kan kalau dekat leceh awak tu dia beritahu awak kena set 30, 50, 70 kan? Okey. Oh. 30. Dah kat apa ni? 30, 50, 70. 30, 50, 70. Okey. 30, 50, 70. Okey, 30 tutup dulu. Ni ada tanda ni. Okey. Pusingkan satu pusingan. Ini ialah untuk 30. Okey. Biarkan sekejap 5 minit ke baru ambil datang. Lepas tu dah siap pusingan pula untuk 30. Satu pusingan lagi. 60. 30 untuk 50. Biar 5 minit ambil datang. Kemudian 30. untuk yang 70 buka habis. Naik gitu 30. Buka habis 50. Buka habis. Buka habis. Buka air. Oh, ingatkan je. Alright. Okey. Sampai saya set dulu untuk 30. Okey. T1, T2 tu ada T1, T2, T3, T4 kan? Dalam tu. Okey, T1 kat sini lah. T1, T2, T3, T4. Okey, kemudian ada P14 dengan P23. P14 ni P23. Okey, ni bukan P1 suku, P2 suku Maksudnya 1 tempat, 1 kita punya kompresor, 4 kita punya evaporator. Okey, 2 dan 3 kita punya 2 dia nombor 2, dia nombor 3. Kita punya kondenser dengan aspiration valve. Dekat sini gambar darjah depan tadi ni. Ni maksudnya 1, 4 dengan 2, 3. Itu maksud dia, bukan P1 suku, P2 suku. Maksudnya kalau pernah isi gas ekor kita kan kat kedai kan, satu yang warna merah, satu yang warna biru. Itulah dia.
Satu high pressure, satu low pressure. Okey. Alright, ada apa nak tanya? Ini in, T out. Okey, lupa. T in, T out. T in temperature 5, T out temperature 6. So yang ni nanti T3 ni awak pasang ni lah. Yang ni T3 yang ni T3 nanti. Okey, ada apa nak tanya? Untuk grup yang ni refrigeration? Tak ada. Okey, tak ada. Restart. Okey, yang kita pergi heat pump sana.